Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Singapura. Inisiatif Hari Tanpa Kereta dan program Bandar Kuceria kini dilaratkan ke daerah Tutong. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Singapura di antara pasukan DPMMFC menentang Warriors FC. Dalam perlawanan ini, DPMMFC tewas dengan keputusan 3-5. Berangkat sama Paduka Dinda dan Paduka Nakda Dulan Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Maling, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Marhul Bolkiah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Bahaya Alexander dan jaringan pertama. Gol pertama Warriors FC dijaringkan pada minit ke-24 melalui Jordan Wem, manakala gol pertama DPMMFC dijaringkan oleh Rafael Ramazotti. Pada minit ke-54 dalam pusingan kedua, Jordan Wem menggandakan jaringan bagi Warriors FC. Sementara itu pada minit ke-31, Billy Mehman menjaringkan gol kedua buat pasukan Brunei DPMMFC. Pemain Warriors FC Kento Fukuda menambah gol ketiga buat pasukannya pada minit ke-71. Pada minit ke-83, tandukan kemas Rafael Ramazotti menghasilkan gol ketiga buat DPMMFC. DPMMFC terpaksa akur apabila Joel Shimbamba berjaya menjaringkan gol kelima buat Warriors FC. Keputusan kekal Brunei DPMMFC 3, Warriors FC 5 sehingga ke whistle penamat. Pelbagai aktiviti diadakan bersempena ulang tahun perkhidmatan radio ke-60. Mendekatkan pendengar kepada warga perkhidmatan radio merupakan antara tujuan aktiviti diadakan. Ikuti butiran selepas ini. Program Tutong Kuceria dikendalikan bersama Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Bandaran Tutong dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, majlis-majlis perundingan mukim dan kampung daerah berkenaan serta pihak swasta. Merupakan sebagai kesinambungan kepada inisiatif Hari Tanpa Kereta dan program Bandar Kuceria yang diadakan di Bandar Seri Begawan. Program tersebut adalah salah satu inisiatif pihak kerajaan bagi mengukuhkan institusi kekeluargaan serta membuka peluang kepada para peniaga kecil dan sederhana PKS selain menggalakkan cara hidup sihat. Pagi tadi diadakan acara riadah berbasikal mengelilingi Pekan Tutong sejauh 16 km. Menyertai acara yang berhormat Pihim Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Datuk Paduka Ong Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan, dan Datuk Paduka Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daun, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Acara bermula di hadapan jeti Sungai Tutong. Para peserta melalui beberapa kawasan kampung serta bangunan-bangunan kerajaan dan mercu tanda di sekitar Pekan Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan setiausaha tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta pegawai daerah Tutong.
Turut diadakan jualan produk Satu Kampung Satu Produk 1K1P, Galeri 1K1P Daerah Totong, Jabatan Penjara serta pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana yang juga melibatkan para belia dan belia wanis daerah berkenaan. Terdahulu solat subuh berjemaah dan tazkirah subuh diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Tazkirah subuh bertajuk Kesihatan dalam Islam disampaikan oleh Haji Fansuri Syarimi alias Mansur bin Muhammad Ali, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiyah. Sementara itu, program Tutongku Ceria yang julung kali diadakan merupakan kesinambungan program Bandarku Ceria yang diadakan setiap hujung minggu itu mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Rata-rata para pengunjung berharap program seumpama ini dapat merapatkan silaturahim antara keluarga dan sahabat anda. Satu saat yang ditunggu-tunggu di mana saya berada di sini untuk menyokong sepenuhnya rancangan ini kerana objektif yang begitu baik untuk bukan hanya segi riadah tetapi juga untuk di mana interaksi bersama-sama keluarga dan kawan-kawan adalah sangat-sangat dialu-alukan. Dan juga ini adalah merupakan satu saat gadget free di mana kita di dunia yang gadget sekarang ini jarang-jarang berkesempatan untuk berinteraksi dengan keluarga dan dengan kawan-kawan secara realiti. Keluarga saya mengambil kesempatan untuk berada di sini untuk memeriahkan lagi dan juga bagi mengisi masa bersama keluarga yang mana pada setiap hari memang kita sibuklah dengan kerja, dengan sekolah. Jadi inilah masanya untuk merapatkan lagi satu rahim dan juga sambil beriadah dan sambil mengikuti aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Amatan saya, usaha ini adalah amat berharga bagi menunjukkan kepada masyarakat usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi pembangunan daerah Tutong sama ada yang telah dan akan diselenggarakan. Di samping itu, usaha ini boleh menjalinkan tali silaturahim antara kita semua. Banyak manfaat yang diperolehi oleh para jemaah masjid yang menghadiri program Masjidku Makmur Negara Berkat. Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid, Pusat Dakwah Islamiyah dan Bahagian Kemajuan Syiar Islam dengan kerjasama Masjid Omar Ali Saifuddin. Awal pagi tadi, program berkenaan disikan dengan tazkirah subuh yang antara lain menyentuh mengenai ciri-ciri negara Baldatun Taibatun Warabbun Ghafur ataupun negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Antara yang hadir, Datuk Perukawang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dan Awang Roslan bin Haji Tajaa, Timbalan Setiausaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Agama. Tazkirah yang disampaikan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiyah ini, menyatakan beberapa ciri iaitu pemimpin yang adil yang mengambil peran akan kesejahteraan rakyatnya dan penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga menambah negara yang makmur itu dengan adanya keseimbangan rohani dan jasmani dan penduduknya mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian Perkhidmatan Radio Brunei, Jabatan Radio Televisyen Brunei akan memperingati hari ulang tahun Perkhidmatan Radio ke-60 pada 2 hari bulan Mei depan. Pagi tadi, bahagian Perkhidmatan Radio RTB mengadakan pelbagai aktiviti berunsurkan kesihatan bertempat di Jalan MacArthur di Ibu Negara. Ianya adalah merupakan salah satu aktiviti dalam program Bandarku Ceria. Antara aktiviti yang disusun termasuk senaman memanas badan, kuis untuk para pengunjung, face painting dan henna. Hadir Haji Muhammad Sofian bin Haji Bungsu, Pengarah Radio Televisyen Brunei. Dalam temu bual bersama penerbit kanan, bahagian perkhidmatan radio berkata, aktiviti yang dianjurkan ini merupakan satu inisiatif perkhidmatan radio dalam usahanya untuk memasyarakatkan radio serta mendekatkan pendengar kepada warga perkhidmatan radio. Dalam
datang, Radio Televisyen Brunei akan berusaha lagi untuk memasyarakatkan radio di samping projek-projek yang telah sedia ada sekarang. Dan juga Radio Televisyen Brunei juga mempunyai inisiatif seperti mengadakan unit media dan promo yang baru ya, dalam usaha globalisasi, dalam usaha ya untuk mendekatkan para pendengar dan juga selaras dengan teknologi media sosial yang ada pada masa ini. Dalam program kali ini juga orang ramai menyaksikan pameran dan jualan buku-buku yang diterbitkan dan dicetak oleh Jabatan Museum-Museum. Melalui pameran ini, ia banyak membantu para penuntut mahasiswa, institusi pengajian tinggi dan orang ramai mendapatkan buku-buku yang banyak mengandungi sejarah bagi bahan penyelidikan dan koleksi. Di unit penerbitan mengharapkan yang orang ramai, terutamanya orang tadi sendiri, mengetahui yang Jabatan Museum-Museum ini bukan sekadar mempamerkan bahan-bahan lama, yang orang bahan antik, tapi kami ada juga menerbitkan bahan-bahan yang diantikkan atau yang diselidiki oleh para penyelidik, sama ada dari segi budaya, ekologi dan maritim. Rata-rata golongan kanak-kanak tidak melepaskan peluang mengikuti pelbagai aktiviti yang disusun dalam program ini, seperti Persatuan Alumni Belia Brunei Korea menganjurkan aktiviti yang dinamakan Edu Heritage bagi kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun. Mereka melawat ke bangunan-bangunan lama yang bersejarah yang terdapat di ibu negara. Di sini mereka menyaksikan aktiviti permainan dan pembuatan kuih tradisional. The whole point is that aktiviti yang kami adakan itu is just untuk mengenalkan kanak-kanak ni apa yang ada di Bandar Seri Begawan ni. Apa yang dulu-dulu nini-nini kita ni, bapa-bapa kita ni yang selalunya dulu ke bandar ni, just to tell them, okay, this is what we did before. So ini yang ada di sini and you need to know because this is for you. Yeah, something like that. Kursus ibadat haji di Hasrat dapat memberikan kefahaman, pengetahuan dan bimbingan mengenai manasik haji serta hukum-hukum mengenainya. Bahan beritanya menyusul selepas ini. This and this. Dapatkan diskaun besar setiap pembelian a la carte pizza atau wow deals. Anda dapat menikmati pembuka selera, pasta dan banyak lagi dengan harga serendah RM2. Panggil 226-111 atau order online www.pizzahut.com.bn. This and this. Dapatkan diskaun besar setiap pembelian a la carte pizza atau wow deals. Anda dapat menikmati pembuka selera, pasta dan banyak lagi dengan harga serendah RM2. Panggil 226-111 atau order online www.pizzahut.com.bn. Seratus dibuat dari daun teh asli, bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor 1 di Singapura. Bakal-bakal haji negara yang terpilih menjadi Diyufur Rahman atau tetamu Allah, mereka beruntung kerana pihak kerajaan menyediakan kursus ibadat haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kursus umpamanya di Hasrat dapat memberikan kefahaman, pengetahuan dan bimbingan mengenai manasik haji serta hukum-hukum mengenainya.
Hari ini, kursus ibadat haji tahun ini bermula serentak di seluruh negara. 8 buah sekolah agama digunakan bagi menempatkan kelas-kelas kursus tersebut, termasuk 4 buah di daerah Brunei dan Muara. Mereka menghadiri kursus bermula pukul 8 pagi hingga 10 pagi pada setiap hari Ahad dan Jumaat sehingga 21 Mei ini. Bagi daerah Brunei dan Muara, penumpuan kursus diadakan di Sekolah Agama Penggiraan Anak Puteri Amal Umi Kalsum Al-Islam di Kampung Melaut, Sekolah Agama Lambak Kanan di Kampung Perpindahan Lambak Kanan, Sekolah Agama Penggiraan Anak Puteri Hafizah Sururul Bolkiah Brakas dan Sekolah Agama Sungai Besar Kampung Sungai Besar. Sementara di daerah Belait, kursus yang sama dijalankan di Sekolah Agama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kuala Belait dan Sekolah Agama Penggiraan Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah Seria. Bagi daerah Tutong pula, kursus seumpamanya diadakan di Sekolah Agama Penggiraan Anak Puteri Norain Tutong dan di daerah Tempurung, kursus tersebut diadakan di Sekolah Persediaan Arab Tempurung. Kelas-kelas kursus dikendalikan oleh para pegawai, imam-imam dan guru-guru Jabatan Pengajian Islam, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Pusat Dakwah Islamia, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Beberapa pelajar di bawah projek kelas tuition Program Intervensi Pendidikan PIP Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah yang menduduki peperiksaan GCE peringkat O tahun lalu berjaya meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Projek ini bermatlaman untuk menyuntik kesedaran, komitmen dan rasa tanggungjawab para ibu bapa serta penjaga dalam memastikan masa depan anak-anak mereka cerah dan terjamin. Kelas tuition ini diadakan pada setiap hari Ahad hingga bulan September. Dikendalikan melalui unit sukarelawan yayasan, projek juga diadakan di beberapa buah pusat di seluruh negara. Para pelajar diberi bimbingan tambahan dalam 4 bidang mata pelajaran, antaranya Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Mereka diserahkan dengan beberapa program keagamaan dan kemotivasi bagi meningkatkan lagi disiplin diri serta ianya semakin berkembang dan ini menunjukkan ke arah yang positif yang mana ini adalah sejajar dengan misi dan visi pendidikan ini semua itu negara Brunei Darussalam dengan untuk memberikan pendidikan untuk semua ya. Dan selain itu juga adalah sejajar dengan misi dan visi Ulasan 2035 yang mana hasrat negara Brunei Darussalam adalah untuk pendidikan negara Brunei Darussalam ataupun setiap rakyat negara Brunei Darussalam adalah sebagai rakyat yang berpendidikan tinggi. Sepanjang projek kelas tuition PIP sekat akademik pada menunjukkan tingkatnya projek tersebut berjalan dan mencari potensi pelajar menjadi warga yang berdisiplin.
Serta berpikir yang akan dipenuhi pemeriksaan sipil sekolah rendah utama dekatnya kemampuan dan yang terakhir serta pembimbingan khususnya dalam ajaran agama yang akan membantu tenaga pengajar dari kalangan sukarelawan di bidang keagamaan. Tahun ini 75 orang murid dari seluruh negara mengikuti projek pertemuan. Orang ini untuk belajar biasakan yaitu sebagian Al-Quran dan pendidikan pertama yang mana mereka terdiri dari sekolah di utama di kota daerah yang berasal dari sana dan pada sebelum kita memulai adalah sebuah dapat mengikuti program
di bawah 12 tahun. Kalau bagi kategori di bawah 15 tahun pula dimenangi oleh Taman A.
Dalam aksi, kedua pusingan ketiga bermain dengan lebih baik berbanding kejohanan masa pada baru dan mengambil inspirasi dari kemenangan diraih oleh Sergio Garcia. Duff meraih 2 eagle untuk meraih 6 di bawah bagi 65 pukulan sekaligus melepasi penuh semalaman delay yang berjaya membuat 69 pukulan. Dengan 13 di bawah par dari 2 aksi pusingan ketiga dan berkata beliau menyertai kejohanan tersebut dengan harapan yang rendah, namun pencapaian yang ditunjukkannya adalah berdasarkan kemahiran yang dimilikinya. Kejohanan lumba basikal para peserta dari Rusia, Belgium, Perancis dan Amerika Syarikat meraih pingat emas pada hari keempat kejohanan basikal dunia yang sedang berlangsung di Hong Kong, China. Pelumba Rusia Deresh Meleva memenangi pingat emas pertamanya dalam acara 500 meter ujian emas individu wanita dengan mengalahkan Miriam Welty dari Jerman yang meraih pingat perak. Empat ketiga dimenangi oleh Anastasia Nova dari Rusia. Pasangan Vicky dan Julia Di Hori dari Belgium merangkul dengan emas dalam acara Madison wanita dengan meraih 4 permata. Elena Barker dan Emily Norson dari Great Britain meraih perak dengan 30 permata, sementara pingat ganda dimenangi oleh pasangan Alexandra Manley dan Mikova dengan 26 permata. Meskipun gagal mencatat rekod dunia masa pusingan gerakan acara pucuk individu wanita Cross Division tahun dari Amerika Syarikat memenangi dengan emas keduanya dalam kejuaraan ini selepas mengalahkan Ashley Ekdinov dari Australia dan menjadi dan rakan saudaranya Elkatin dengan kanser. Pelumba Perancis Thomas Benjamin memenangi acara Omnium lelaki dengan 149 mata untuk meraih pingat emas. Pelumba Spanyol Albert Torres Barcelo yang awalnya mendahului perlombaan berada di tempat ketiga dengan 138 mata untuk berebut dengan gangsa dan Rakein dan Nisbet yang tertinggal 2 mata dari Benjamin berada di tempat kedua untuk membawa pulang pingat perak. Dalam acara pucuk lelaki, peserta Rusia Denis Dmitriev, pemegang pingat gangsa kejuaraan dunia dan Sukan Olimpik Rio tahun lalu, mengulangi kejayaannya dengan merangkul pingat emas pada kejuaraan kali ini. Dia mengalahkan pelumba Belanda Harry Levresen yang mengutip pingat perak, manakala Eden Mitchell dari New Zealand meraih pingat gangsa selepas mengalahkan peserta Great Britain Ryan Owens. Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang hujan atau hujan berpetir sekali-sekala. Cuaca pada malam ini berawan dan sekali-sekala diselangi dengan hujan atau hujan berpetir. Risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.8 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Kelajuan angin dijangka meningkat sehingga 40 km sejam semasa hujan lebat atau berpetir. Pagi esok pula sebahagian berawan dan hujan di beberapa kawasan pada awal pagi. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.8 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Petang esok pula sebahagian berawan dan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala terutama di beberapa kawasan pesisiran negara. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.8 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Wallahualam bissawab. Sekarang ikuti ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandaraya utama ASEAN dan dunia.
Akhir sekali renungan memetik maksud hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Waspadalah terhadap hasad, yakni iri dan dengki. Sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Dengan itu sekian berita seperti biasa News at 10 menyusul pukul 10 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.